Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan siri pembelajaran dalam subjek Usuluddin bagi tingkatan 5 yang mana kita nak berbincang berkaitan dengan pelajaran yang kelima dalam bab hadis. Okay, yang mana tajuknya adalah Al-Wiqayatu minal halak. Al-wiqayatu minal halak, iaitu mencegah daripada kerosakan ataupun mencegah daripada kemudaratan ataupun mencegah daripada kebinasaan. Bolehlah nak terjemahkan daripada aspek apa pun. Okey, dan pokoknya kita nak bincang berkaitan dengan hadis Nabi yang menitik beratkan perkara yang berkaitan dengan pencegahan di dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan kita akan bacakan hadis yang mana yang terdapat dalam pelajaran yang kelima ni bagi Usuluddin tingkatan 5 ni. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khammiru al-aniyah wa ajiful abwab wa adfi'u al-masabih fa innal fuwaisiqata rubbama jarrat al-qatilata fa ahraqat ahlal bait. Okay. Hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah bekas-bekas makanan, kemudian kuncilah pintu-pintu, wa atiful masabih, padamkanlah lampu-lampu, fa innal fuwaisiqata rubbama jarrat al-qatilata fa ahraqat ahlal bait. Okay, berwaspadalah kamu kerana tikus mungkin akan membawa kain dan cuba membakar rumah dan ahlinya. Al-fuwaisiqah tu maksud dia tikus rumah. So, dalam pelajaran kali ini, apa yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, khammiru al-aniyah. Okay. Khammiru al-aniyah, tutup bekas-bekas makanan. Kemudian yang kedua, wa atfi'u al-masabih, iaitu padamkan lampu-lampu. Kemudian ajifu al-abwab, tutup pintu. Okey, itu antara apa yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Itu peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita supaya sentiasa menjaga dalam hadis ni, jaga 3 perkara ni. Tutup lampu, tutup bekas makanan dan tutup pintu. Okey. Apabila tibanya waktu malam ataupun selepas makan ataupun selepas digunakan, banyaklah yang selanjutnya kita akan bincangkan tentang apa
fadilat dia, apa kelebihan dia, kenapa Rasulullah kata macam tu. Okey, dan sebelum tu kita nak tengok dulu berkaitan dengan uh, ma'anil kalimat. Okey. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan ma'anil kalimat. Yang pertama, khammiru, ghattu iaitu tutup ataupun lindung, al-aniyah wa i'anu wa wi'a'u lit-ta'am awis syarab, iaitu makanan, bekas makanan ataupun minuman, ajifu aghliku, tutup, tutup juga, tutup pintu. Kemudian yang keempat, atfi'u akhmidu, padamkan ataupun matikan, al-fuwaisiqah fa'arrat al-bait, iaitu tikus rumah, al-qatilah zabalatus siraj, membuat kerosakan. Okay, dan seterusnya kita nak tengok periwayat ataupun periwayat hadis ni. Okay, hadis ni daripada siapa? Daripada periwayatan siapa? Kita nak tengok siapa yang meriwayatkan hadis ni. Okey. Ar-rawil a'la lil hadis. Okay, perawi bagi hadis ini nama dia Abu Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah Al-Khazraji As-Salami Al-Madani. Okey, nama penuh dia Jabir bin Abdullah ni, nama penuh dia Abu Abdurrahman Jabir bin Abdullah Al-Khazraji. Al-Khazraji ni merujuk kepada dia ni adalah anak kepada puak-puak kaum Khazraj yang berada di Madinah, penduduk asal Madinah. Okey. Kan kita dengar dalam peristiwa hadis tu Aus dan Khazraj dipersaudarakan, yang mana mereka ni sebelum ni, Aus dan Khazraj ni diorang berperang selama berpuluh-puluh tahun, tapi dengan hadirnya Islam, tibanya Islam, maka mereka disatukan dan dipersaudarakan tanpa ada lagi pertelikahan di antara mereka. Dan sahabat Nabi bernama Jabir ni adalah daripada kalangan Khazraj. Okey, wafatuhu, beliau wafat pada tahun 78 Hijrah di Madinah ketika umurnya 94 tahun. Okey, wa kana akhir man syahid lailatul aqabah as-saniyah mautan, dan beliau merupakan saksi dalam perjanjian Aqabah yang kedua, yang terakhir sekali wafat. Dia adalah beberapa orang yang terlibat dalam menjadi saksi ketika perjanjian Aqabah yang kedua tu. Maka sahabat Nabi bernama Jabir inilah orang sahabat yang terakhir, yang di antara kelompok-kelompok ataupun kumpulan yang menjadi saksi ketika perjanjian Aqabah ni, beliaulah yang paling akhir sekali meninggal dunia. Nash'atuhu, kita tengok kepada sejarahnya ataupun dia punya sumbangannya. Aslama Jabir wa huwa as-saghir wa syariku ma'a walidihi fi bai'atir ridwan wa kana mufti al-Madinah fi zamanihi. Okay, beliau memeluk Islam ketika masih kecil, maka ketika umur yang muda, dan turut serta bersama bapanya dalam peristiwa Bai'ah Ridwan. Dan dia ni bersama dengan bapa dia menyertai Nabi dalam peristiwa Bai'ah Ridwan. Kemudian beliau juga merupakan seorang mufti di Madinah pada zaman beliau. Okey, akhlaknya sahabat yang bernama Jabir ini, kana Jabir rajulan syuja'an harisan 'alal jihad. Beliau merupakan seorang pemuda yang sangat berani dalam medan jihad. Sangat berani untuk mempertahankan agama Allah. Lazimun Nabi mulazimatu syadidah. Okey.
dan dia ni selalu bersama, sering bergaul dengan Nabi dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asha tawilan fi intishar al-ilmi wal jihad wa kana min al-mukassirin bir riwayah. Dan beliau juga merupakan sahabat yang ketika hidupnya banyak memperjuangkan berkaitan dengan ilmu dan jihad. Dan beliau adalah sahabat yang antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Okey, ini seberingkas berkaitan dengan perawi hadis ni, iaitu Jabir bin Abdullah. Okey. Kemudian kita nak tengok kepada huraian hadis ini secara umum. Okey, huraian hadis ini secara umum. Fi hadzal hadis hazzarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tahqiq salamatul buyut wa ahlihi min al-iza'i wal halak bi mura'atul umuril atiyah. Okay, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita supaya menjaga keselamatan rumah dan ahli keluarga daripada bahaya dan kemudaratan dengan menitik beratkan perkara-perkara berikut yang kita telah baca dalam hadis tadi. Antara perkara-perkara tersebut adalah, yang pertama, taghtiyatul awani asyarab wa ta'am khaufan minal qazurat wasyayatin, iaitu menutup segala bekas-bekas makanan dan minuman kerana takut pada kekotoran dan syaitan. Kita kena tutup segala bekas-bekas makanan, bekas minuman, supaya makanan dan minuman kita itu tidak terdedah kepada kekotoran dan syaitan. Kan kita selalu, kalau awak pernah dengarlah orang tua, dia ada pesan, dia kata tutup bekas makanan tu, nanti makanan tu kena jilat dengan syaitan. Kita ingatkan benda tu mungkin tipu ataupun rekaan datuk nenek kita je. Rupa-rupanya ada hadis yang disandarkan atas percakapan orang tua tu. Okey. Dan kena tutup bekas-bekas makanan. Kita risau, takut-takut dekat dapur tu, makanan biasa ada dekat dapur lah kan. Dekat dapur kita tu mungkinlah ada lipas ataupun ada tikus yang boleh menyebabkan bakteria-bakteria masuk ke dalam makanan kita tu. Okey. Kemudian yang kedua, iglaqul abwab inda iqbalul lail. Tutup segala pintu rumah apabila tibanya waktu malam. Maksudnya, kita fahamlah secara jelas huraian hadis ni, dia kata tutup pintu apabila tibanya waktu malam. Jangan biarkan segala pintu di rumah kita tu terbuka bila tiba waktu malam. Kerana macam tadilah, daripada gangguan, nak elak daripada gangguan syaitan. Syaitan suka berkeliaran pada waktu malam. Nak elak daripada bahaya manusia, kan, pencuri ke, perompak ke. Dia dah memang kerja perompak ni merompak rumah orang lah. Tiba-tiba kita tu macam mengalu-alukan apabila kita tak tutup pintu, tak tutup apa-apa ruang yang sepatutnya kita tutup bila tibanya waktu malam. Okey, dan yang seterusnya, yang ketiga, itfa'un nar qabla an-naum khaufan minal ihtiraf. Okey, padamkan api sebelum tidur kerana takut terjadi kebakaran. Okey, kalau kata orang dulu-dulu sebelum adanya elektrik, dia pakai pelita ke, lilin ke, so padamkan api. Kalau kita tutuplah suis-suis lampu, apa-apa yang elektrik yang tidak digunakan, peralatan elektrik yang tidak digunakan,
So kena tutup. Bimbang berlakunya lita pintas dan sebagainya. Kalau yang pakai pelita tu takut-takut, kan dalam hadis tadi bimbang tikus rumah, dia kata tikus rumah akan memudaratkan ahli keluarga kamu. Kalau kita tak tutup makanan, contohnya kita tak tutup makanan, tikus akan pergi sebarkan dia punya kuman-kuman ke dalam makanan. Okay. Dan kalau kita tak tutup pintu, tikus ataupun serangga-serangga akan boleh masuk dengan mudah ke dalam ruangan rumah kita. Kemudian kalau kita tak tutup api, tak tutup lampu, kalau yang guna api mungkin pelita tu akan dilanggar oleh tikus-tikus yang berkeliaran dalam rumah kita tadi, yang boleh menyebabkan kepada kebakaran rumah dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita nak tengok ni pengajaran daripada hadis ma yurshidu ilaihil hadis. Okey, pengajaran daripada hadis ni yang pertama, izharu fadlus siyanah hurmatil baiti min syayatin wal al-ins wal jin wa hawamul ard, iaitu hadis ni dia menunjukkan kepada kita berkaitan dengan kelebihan menjaga kebersihan kediaman rumah dari bahaya syaitan, manusia, jin dan segala ketakutan yang ada di muka bumi ni. Okey. Yang kedua, pengajaran hadis yang kedua, inna syayatin tantashiruna fi kullil awqat khasatan bil lail. Syaitan itu dia sentiasa berkeliaran pada setiap masa, lebih-lebih lagi kepada ketika waktu malam. So, sebab tu disarankan untuk menutup pintu-pintu rumah supaya syaitan tak masuk ke dalam rumah kita dan mengganggu ahli keluarga kita. Okay. Yang seterusnya, al-hassu 'alal itfa' al-masabih qabla an-naum, iaitu galakan supaya mematikan lampu ketika sebelum tidur. Sebelum tidur kena matikan lampu. Okey, itu satunya adalah kalau kena matikan lampu ni, satunya macam tadilah, takut berlakunya lintah pintas ke, berlaku kebakaran ketika kita tu tak sedar dalam keadaan masa kita tidur tu, berlaku kebakaran, tak tahulah, sedar-sedar mungkin dah melecur badan ke dan sebagainya. So, tapi kalau dengan cahaya lampu ni juga, kita pasang lampu ketika tidur, daripada sudut kesihatan juga dia ada efek dia. Kan, kalau doktor ada kata kalau kita tidur dalam keadaan yang bercahaya, maksudnya tak tutup lampu, nanti kita bangun pagi, mata kita tu jadi macam panda. Lingkaran gelap bawah mata tu akan nampak macam orang tak cukup tidur. Walhal kita dah cukup tidur dah. Keadaan kulit kita, kan tidur ni adalah rehat, tapi sekiranya kita pasang lampu, kita buka lampu ketika tidur, maka kulit kita tak boleh nak sihat lah, dia akan jadi lesu dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, yang terakhir, innal jami'u awamiri hadzal bab minal bab al-irsyad ilal maslahah, iaitu kesemua larangan dalam bab ini, dalam pelajaran ini adalah panduan untuk kita supaya al-irsyadu ilal maslahah ni adalah kemaslahatan ataupun keringanan ataupun tunjuk ajar panduan Rasulullah dalam kehidupan kita seharian. Okey, dan daripada pembincangan hadis tadi dapatlah kita ambil beberapa pengajaran yang kita boleh apply dalam kehidupan kita seharian. Semoga dengan video ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat, pengajaran, hasil daripada perkongsian kita ni.
dan kita akan jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.